Saudara kita hari ini berhadapan dengan pilihan raya umum yang ke-15. Pilihan raya umum ke-15 ini saudara, bak kata Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi, adalah satu pilihan raya yang sangat penting. Mother of all elections. Tetapi malangnya bila beliau berkata demikian, ada pula yang mengatakan bahawa kita nak menang pilihan raya ini untuk membebaskan orang macam Tok Mat Hassan, orang macam Wika Siong, Witness Warren, Sarabanan, yang kononnya sepatutnya didakwa tapi tak didakwa. Inilah mainan Pakatan Harapan. Hakikat dan realitinya hari ini tuan-tuan, pasukan petugas khas yang telah menyiasat buku Tan Sri Tommy Thomas, bekas peguam negara kita. Tan Sri Tommy Thomas tuan-tuan dalam buku dia telah mendedahkan bahawa zaman Pakatan Harapan memang berlaku campur tangan politik, campur tangan pihak eksekutif, baik dari sudut Badan Kehakiman, di Jabatan Peguam Negara dan banyak lagi institusi asas negara. Dan mengikut laporan pasukan petugas khas ini, saya nak beritahu kepada tuan-tuan, Tan Sri Tommy Thomas mengaku bahawa belum lagi pilihan raya kita belum kalah 2018. Dia dah pergi berjumpa dengan Mahathir tuan-tuan bersama dengan Peguam Zainul Zakaria, membincangkan tentang 1MDB. Itu sebabnya bila tukar saja kerajaan, Mahathir cepat-cepat lantik Tommy Thomas. Memang kerja dia tidak lain, tidak bukan tuan-tuan, ialah untuk mengerjakan orang UMNO. Itu sebab Presiden kata, kalau kita tak menang kali ini, Pakatan Harapan akan kembali memerintah. Dan bila dia kembali memerintah, mereka akan amalkan politik dendam, mereka akan amalkan pendakwaan terpilih, mereka akan amalkan, saudara, pendakwaan yang berniat jahat, dan mereka akan teruskan tuan-tuan dengan pendakwaan yang bermotifkan politik. Bila dia berkuasa saudara, dia tukar peguam negara, dia ambil peguam dia, peguam Lim Guan Eng sendiri, dia angkat menjadi peguam negara. Peguam ni pula saudara adalah peguam kepada Ching Ping, iaitu Ketua Komunis Melaya. Dia tukar Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjut. Pendedahan pasukan petugas khas mengatakan sepatutnya kalau nak lantik Ketua Hakim Negara mesti dicadangkan oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman. Tapi tuan-tuan, cerdik-cerdik Tommy Thomas, bila Allah Ta'ala tarik kecerdikan dia saudara, semua kepincangan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, ada 19 pertuduhan, 19 bentuk pendedahan. Tommy Thomas tanpa sedar diri tuan-tuan, dia telah menulis semua bukti-bukti ini di dalam bukunya, yang hari ini pasukan petugas khas menasihatkan supaya Tommy Thomas didakwa. Bukan satu dua pertuduhan tuan-tuan. Dia boleh didakwa kerana mendedahkan perbualan dia dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir, berhubung dengan Lembaga Pengampunan Negeri, berhubung dengan isu 1MDB, berhubung dengan kes kapal Equanimity, di mana dia jual kapal tu, dia bawa tokey genting datang ke rumah dia. Belum lagi kita cerita tentang 4.8 bilion akhirnya hutang lembaga hasil dalam negeri yang patutnya dibayar oleh genting. Last kali Lim Guan Eng telah lupuskan, tak perlu bayar, dikecualikan daripada bayar 4.8 bilion, 4,800 juta ringgit tuan-tuan. Bukan satu amount ataupun jumlah yang kecil. Dan dengan pendedahan Tommy Thomas, dia boleh didakwa di bawah Seksyen 500. Di bawah kanun kesiksaan kerana menghina badan kehakiman. Dia boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana dia telah pun
menghina Allahyarham Tun Razak dan juga Datuk Harun. Dia juga boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya pencegahan rasuah kerana menyalahgunakan kuasa dia, tuan-tuan. Dan dia juga telah tidak bertindak profesional. Macam-macam pertuduhan boleh dikenakan ke atas Tommy Thomas. Tuan-tuan, rupanya bukan hanya Ketua Hakim Negara Richard Malanjun tidak dilantik atas cadangan daripada jawatan kuasa perlantikan hakiman atau Suruhanjaya perlantikan hakiman, tetapi cadangan nak lantik Ketua Hakim Negara datang daripada Tommy Thomas sendiri, dan dia dengan bangganya, tuan-tuan, menceritakan dalam buku dia. Bukan hanya Ketua Hakim Negara Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara sekarang ni pun, tuan-tuan, mengikut Tommy Thomas. Beliaulah yang mencadangkan supaya Tengku Maimun dilantik menjadi Ketua Hakim Negara. Itu sebabnya, tuan-tuan, bila pelantikan Ketua Hakim Negara cadangan daripada Tommy Thomas, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya daripada Tommy Thomas, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak daripada Tommy Thomas, bila dia tukar hakim-hakim ni, saudara, kes Lim Guan Eng pun digugurkan. Ini hakim yang sepatutnya mengadili Datuk Seri Najib, Hakim Sufian Razak, juga dipindahkan, digantikan dengan Hakim Nazlan yang tak ada pengalaman untuk berurusan, untuk mengadili kes jenayah. Malah hakim yang junior ini, tuan-tuan, tiba-tiba mengambil satu kes yang berprofil tinggi, iaitu kes Datuk Seri Najib, kes SRC International. Lebih parah, tuan-tuan, akhirnya kita mendapati punca utama Tuan Dr. Mahathir meletakkan Hakim Nazlan menjadi hakim menggantikan Hakim Sufian Razak ialah kerana Hakim Nazlan terlibat dalam penubuhan SRC International itu sendiri. Sedangkan di dalam penghakimannya, dalam penghakimannya kita lihat beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah kerana niat dia menubuhkan SRC itu sendiri jelas menunjukkan dia berniat untuk menyeleweng duit ataupun untuk mendapatkan rasuah daripada duit yang dipinjam oleh SRC daripada Kuok. Saudara, bukti akhirnya terbongkar bila mana, tuan-tuan, Hakim Nazlan seperti mana yang diumumkan oleh SPRM pada 23 hari bulan Mei, SPRM mengesahkan bahawa mereka telah siasat Hakim Nazlan dan kertas siasatan telah dihantar kepada SPRM, kepada Jabatan Peguam Negara pada 21 hari bulan Mei, tuan-tuan. Saudara, kertas siasatan itu mengatakan bahawa Hakim Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan kerana dia telah menjatuhkan hukuman tidak berpandukan kepada undang-undang. Malangnya, tuan-tuan, bila pergi ke Mahkamah Rayuan, bukti-bukti baru ditolak. Bila pergi ke Mahkamah Persekutuan, bukan setakat bukti-bukti baru yang jelas menunjukkan Hakim Nazlan lah orang yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC International. Kerana ketika itu, saudara, beliau adalah sebahagian daripada Maybank dan merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, juga merupakan Setiausaha Syarikat Maybank dan merupakan General Counsel Maybank, tuan-tuan. Orang yang terlibat secara langsung ini, walaupun peringkat awal bila dia berhadapan dengan pihak SPRM tanya dengan Hakim Nazlan, kamu terlibat tak tubuhkan SRC ni? Dia kata tak terlibat. Kali kedua tanya tak terlibat, kali ketiga tanya tak terlibat, kali keempat tanya tak terlibat. Pegawai SPRM ni geram, dia bawa keluar semua sekali bukti-bukti penglibatan Nazlan. Surat-surat yang Nazlan sign, minit mesyuarat di mana ada nama Nazlan dalam meeting-meeting untuk menubuhkan SRC International. Malah, tuan-tuan, Maybank Investment dibayar RM800,000 oleh 1MDB untuk menguruskan SRC International. Dia terlibat
Akhirnya dia diangkat jadi hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda kepada Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Adil ke tak adil, tuan-tuan? Ini. Itu sebabnya saudara Datuk Zahid kata kita kena menang pilihan raya ni. Kerana kalau kita tak menang pilihan raya ni, apa yang Pakatan Harapan buat sepanjang tempoh 22 bulan, tuan-tuan, dia akan ulang balik. Apa yang dia buat? Dia lepaskan kawan, dia dakwa lawan. Lawan macam mana yang dia dakwa? Lawan yang tidak mau tunduk dengan desakan dia, dengan permintaan dia, dengan tidak mau menyokong dia sebagai kerajaan. Kita lihat bila kuasa di tangan mereka, tiba rasa rahsia ahli Parlimen Sungai Buloh daripada PKR, ada 2 pertuduhan, satu akta hasutan, satu lagi di bawah akta MCMC, digugurkan. Eric Paulson PKR digugurkan kesnya. Hasan Karim digugurkan. Begitu juga Tamrin Gafar digugurkan. Rafizi yang patut kena 30 bulan penjara digugurkan. Tien Chua digugurkan. LTTE digugurkan. Pang Mikun yang menyogok Lim Guan Eng dan sebuah rumah banglo bernilai 4.27 juta ringgit, dia jual below market price 2.8 juta, digugurkan. Lim Guan Eng digugurkan.